majlis ilmu kita. Mudah-mudahan diharapkan para muhibbin yang sedang mengikuti, yang sedang menghadiri majlis ilmu pada ketika ini di dalam keadaan sihat walafiat zahir dan batin, rohani dan jasmani. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat yang baik, dengan niat yang betul, serta hati yang bersih dari sebarang sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk itu dunia dan akhirat. Amin ya rabb. Insya-Allah sambungan kitab Risalah Tauhid, muka surat 55. Perenjana apa? Dalil akli baru masuk Bismillahirrahmanirrahim. Risalah Tauhid Rumi 55. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Adalah mengetahui dalil aqli, pada sifat fardu ain. Adalah mengetahui, yakni kita lah. Jadi wajib atas setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui akan dalil, mengetahui akan bukti-bukti yang menunjukkan di atas apa yang kita pegang di dalam hati terhadap Allah. Kenapa wajib kita mengetahui dalil, yakni bukti yang menunjukkan di atas pegangan dan kepercayaan di dalam hati kita terhadap Allah? Kenapa mesti mengetahui dalil? Kalau tak tahu dalilnya apa hukum? Beriman kepada Allah, Allah itu ada, Allah itu sedia kala, Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Tanpa ada dalil, tanpa bukti, apa hukum? Baik, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, imannya sah. Selagi apa yang dipegang di dalam hati, yang dipegang di dalam hati, yang diiktikadkan di dalam hati itu terhadap Allah betul, benar, seperti yang diperintahkan. Tetapi dalam masa yang sama, orang yang beriman kepada Allah dengan tanpa dalil ini hukumnya berdosa. Berdosa kerana tidak mengetahui dalil, sedangkan imannya sah, tapi berdosa. Kenapa berdosa? Kerana meninggalkan mempelajari dalil, sedangkan dia adalah ahli, yakni orang yang boleh faham, boleh tahu, boleh reti kalau belajar dalil. Kalau belajar dalil, dia boleh pandai, dia boleh tahu bukti-bukti yang menunjukkan di atas ada Allah Ta'ala. Contoh, dia boleh mengetahui dan memahami bukti-bukti yang menunjukkan di atas bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak sekali-kali menyamai dengan makhluk. Jadi kalau dia belajar dalil-dalil itu, dia boleh pandai. Dengan makna dia orang yang waras, dia orang yang cerdik. Tapi oleh kerana dia meninggalkan belajar, itu yang menjadikan dia tak tahu dalil.
Kalau orang tanya, adakah Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk? Dia jawab tidak. Jadi betul lah. Allah tidak serupa makhluk. Tapi bila ditanya mana dalilnya? Mana dalil? Mana bukti yang kita yakin Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan sesuatu? Mana dalil? Mana bukti? Dalil dia entah berdosa. Sebab itu belajar dalil ni wajib supaya pegangan dan kepercayaan kita terhadap Allah Ta'ala itu berdasarkan bukti yang menjadikan kita lebih yakin dan lebih jazam. Pegangan di dalam hati itu tidak akan bergoyang, tidak akan berubah, tidak akan berbolak-balik apabila datangnya ujian-ujian ataupun serangan-serangan yang boleh merosakkan akidah. Kalau kita beriman kepada Allah tanpa dalil, apabila kita dihujani oleh bisikan-bisikan contohnya di dalam hati daripada syaitan dan nafsu, ataupun apabila kita dihujani oleh dakwaan-dakwaan daripada manusia yang memiliki ajaran ataupun fahaman yang sesat, maka dengan tanpa dalil tadi, seseorang itu yang asalnya yakin akan berubah menjadi syak terhadap Allah. Sebab itu mengetahui dalil ni hukumnya wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah. Daripada sultan sampailah ke orang yang paling rendah darjatnya di atas dunia, wajib dia mempelajari dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dia sultan. Jadi adalah mengetahui dalil. Macam mana nak tahu dalil ni? Mengaji. Kalau tak mengaji, mustahil kita tahu dalil-dalil. Mengajilah, belajar, duduk dalam majlis ilmu, datang kuliah, tak dapat kuliah bertalaqi di masjid, ngaji secara online. Sekarang ni mudah nak belajar, tak dapat datang masjid pun boleh ngaji secara online. Allah nak mempermudahkan kita umat akhir zaman yang sangat-sangat malas nak menuntut ilmu. Allah mudahkan lagi. Nak juga suruh kita ni ada ilmu. Pendek katanya, kalau kau tak dapat mengaji pergi masjid surau fardu ain, kau ngajilah juga secara online. Kau tekan-tekan je pun kau boleh belajar. Tapi syarat betul, kelas-kelas yang diikut tu tadi mestilah betul. Kalau mengaji online fahaman sesat, Wahabi pun tak boleh kan? Pastikan kalau nak ngaji online, pastikan akidah tu, ilmu yang kita belajar secara online tu betul ilmu. Dia sama je hukumnya, bertalaqi dengan online ni sama je. Kalau bersungguh, betul niatnya, betul cara mengajinya, boleh dapat ilmu. Kalau kita belajar contoh cara semayang walaupun secara online, kita belajar betul istiqamah, ada kitab, betul niat, bersungguh, kita akan reti syarat rukun sah batal dalam sembahyang, boleh reti kan. Tapi syaratnya online pun jangan tidur online tak online, kalau tidur tak
taknya faham. Tidurnya dia nak faham. Jadi kalau kita tak nak ngaji juga tak tahulah. Allah Ta'ala mudahkan dah. Baik. Jadi dalil akli secara ijmal. Dalil akli apa maksud dalil akli? Bukti-bukti yang diambil dengan cara fikir. Itu dalil akli. Ada pun mengetahui dalil dengan tafsil itu hukumnya fardu kifayah. Kalau kita nak tahu dalil-dalil tentang Allah Ta'ala tadi, wajib mustahil haram bagi Allah secara tafsil, secara hurai satu persatu, hukumnya fardu kifayah. Demikian juga apa fardu kifayah? Maknanya kalau ada orang lain yang dah pandai dalil-dalil akli secara tafsil tadi, kita tak tahu, kita tak pandai, tidak berdosa. Tapi kalau yang dalil ijmali itu kita tak tahu, meskipun orang lain tahu, orang lain pandai, kita seorang saja tak tahu, tetap berdosa. Itu maksud. Demikian juga mengetahui dalil naqli. Demikian juga mengetahui dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan di atas apa yang kita pegang di dalam hati terhadap Allah, yang diambil daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil naqli itu. Dalil naqli itu makna bukti yang diambil, yang dipindah daripada Quran ataupun hadis, kita ambil. Allah Ta'ala itu ada buktinya dalam Quran begini. Allah Ta'ala itu wajib tidak serupa dengan sesuatu. Buktinya ada di dalam Quran bagian. Itu dalil naqli, dalil Quran yang diambil Quran. Maka yang dikatakan dalil ijmal itu ialah, dalil-dalil itu mana bukti yang menunjukkan. Maka yang dikatakan dalil ijmal itu ialah dalil secara ringkas. Maknanya kita percaya adanya Allah, kita yakin Allah sedia kala tidak baharu, kita yakin Allah Ta'ala kekal tidak menerima binasa, kita yakin Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, tidak berkehendak kepada pencipta dan tidak berhajat untuk menumpang sesuatu yang lain, tapi dengan dalil yang ringkas. Dalil yang ringkas, dalil ijmal. Contohnya seperti dikatakan dalil wujud Tuhan itu, bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang mesti ada. Dalilnya, dalil yang menunjukkan mesti ada Tuhan itu ialah baharunya alam. Baharunya alam ini, itulah bukti yang menunjukkan bahawasanya Tuhan mesti ada. Paling tidaklah tu dalil ijmali, paling tidak, paling lekeh gitu. Jangan tak tahu sampai ke situ. Paling lekeh pun mesti kena tahu bukti adanya Allah Ta'ala itu, buktinya adanya alam ini, adanya kita ini, adalah dalil adanya Allah. Apa maksud alam? Apa arti alam? Alam tu apa? Langit bumi, bulan. Depan ni ada sarapan tak? Tak ada? Belum puasa lagi? Kalau tahu tak ada datang dia. Sarapan tu pun masuk dalam alam.
Roti canai itu masuk dalam alam. Alam ni masiwallah, sesuatu yang selain Allah. Jangan bila sebut alam ni kita nampak langit bumi, bulan bintang. Apa sahaja yang selain daripada Allah tu dipanggil alam. Ridak ni alam, mikrofon ni alam, cincin ni alam, jam ni alam, kapet ni alam, masjid ni alam, kita alam, syaitan, jin, iblis alam, gerak diam kita alam, pandangan kita alam, pendengaran kita alam, pengetahuan kita alam. Ni saya boleh bercakap, ini bukti adanya Allah. Tuan-tuan duduk di situ, di situ, di situ, di situ tu, tuan-tuan ada tempat tu, itu dalil adanya Allah. Bolehkah ada tempat kalau tidak ada Tuhan yang menjadikan? Boleh tak? Boleh tak ada sarapan pagi kalau tidak ada Tuhan yang menjadikan? Boleh? Tak boleh. Sepatutnya bila kita tahu dan sedar begitu, sepatutnya waktu nak sarapan tu ingat Allah. Kita minum rasa manis, rasa masin, rasa macam-macam, rasa itu adalah alam yang dijadikan oleh Allah. Jangan kita ingat alam ni bumi. Boleh faham tak tu? Susah kita, senang kita, sakit kita, nikmat kita, bala kita, semua itu alam yang menunjukkan ada Tuhan yang menjadikan. Bila dapat nikmat ingat Allah, bila kena bala pun ingat. Tunggu masa lapang. Cuba tunggu masa lapang baru cari duit. Ada? Tidak dalam masa lapang dia saya cari duit lah. Ada? Orang kampung gelam? Orang Sok Duku tak ada. Orang kampung gelam ada? Nanti masa lapang lah saya cari duit. Mana ada? Ni cari ilmu fardu ain pula nanti masa lapang pula dah. Ngaji fardu ain ni wajib ke sunat? Wajib. Nak buat benda wajib boleh tunggu masa lapang ke? Tapi kenapa kita tunggu masa lapang baru nak ngaji fardu ain? Tanda tak faham. Tanda tak faham? Kalau faham tak buat macam tu. Bila dia faham benda wajib tak nanti masa lapang, bahkan wajib melapangkan waktu supaya dapat ngaji fardu ain, bukan tunggu masa lapang baru datang ngaji fardu ain. Itu sebab salah faham. Nanti kalau ada masa lapang saya semayang zuhur boleh? Kalau ada masa lapang nanti semayang zuhur boleh? Wajib melapangkan waktu supaya dapat menunaikan fardu zuhur. Kalau benda sunat tak apa tuan. Tengoklah kalau ada masa lapang ni kan, lepas kelas ni nak buat solat duha lah, tak apa, amalan sunat. Amalan wajib tak boleh tunggu masa lapang. Banyak benda kita nak kena ngaji. Sebab tu kena ngaji tasawuf juga, supaya kita kenal dan tahu sifat ataupun penyakit yang ada dalam hati kita ni. Di antara penyakit yang Allah benci yang ada dalam hati kita ni apa? Al-aman. Berasa aman, tenteram, berasa selamat daripada kemurkaan Allah. Kalau cari rezeki halal tu konon-konon selamat dah. Konon-konon kita dah cari rezeki halal sebagai ketua keluarga, suami, pagi petang siang malam cari duit bagi anak bini kita makan.
Konon-konon kita dah lepas tanggungjawab. Konon-konon kita dah jadi hamba yang soleh, dah jalankan tanggungjawab. Kita pun berasa aman, berasa tak ada dosa, tak ada salah dengan Allah. Padahal banyak lagi benda yang kita tinggalkan. Bab tu suruh ngaji, baru kita tahu apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan, apa yang mesti didulukan, apa yang boleh dikemudiankan. Bila kita tak nak belajar, tak nak mengaji, yang membimbing kita ni akal kita yang dah dipengaruhi oleh nafsu. Nafsu kata cari duit, nanti nak tua besok senang, kata. Cari duit banyak-banyak, nanti tua senang. Berapa ramai orang tengah cari duit tak sempat tua. Duit kabel SP pun tak sempat nak makan. Betul tidak? Orang lain dapat. Orang lain dapat duit kabel SP kita. Laki baru, bini kita yang dapat. Kita mati, bini kita habis dah dia kahwin lain, laki dia dapat duit kabel SP kita. Dulu kita sampai tak semayang bekerja. lah orang lain dah masuk kubur kena bantai pula. Tak ke malang hidup kita. Jangan jadi lilin, sanggup diri kena bakar dengan azab Allah demi nak menyenangkan orang lain. Sanggup diri kita kena bakar dengan api neraka, asalkan orang lain yang duduk atas dunia senang lenang dengan harta kekayaan yang kita cari. Ini sehabis-habis bodoh, kata ulama. Tindakan yang macam ni sehabis-habis bodoh. Tak ada bodoh lebih daripada itu. Kalau pertandingan bodoh, dia juara sekali. Bodoh, paling bodoh sekali. Bagi kesenangan orang atas dunia, kita duduk dalam kubur kena azab dengan Allah. Anak bini kita seronok dengan harta yang kita tinggalkan, kita diazab oleh Allah dalam kubur sebab semayang kita Allah tak terima, puasa kita Allah tak terima, akidah kita Allah tak terima, macam-macam. Sebab apa? Atas dunia dulu sibuk cari duit. Tak ada masa nak dengar, tak ada masa nak belajar, tak tahu apa halal apa haram. Alasannya nak cari rezeki, nak bagi anak bini. Jaga baik-baik. Islam suruh kita cari rezeki, dan cari rezeki halal itu bukan suatu lesen yang membenarkan kita meninggalkan kewajipan yang lain. Cari duit kewajipan yang lain, menuntut ilmu kewajipan yang lain, sembahyang kewajipan yang lain. Jadi bukan Allah suruh pilih ada 5 perkara wajib, pilihlah yang mana satu. Bila dah buat salah satu ni, yang 4 ni tak buat pun tak apa. Bukan macam tu. Itu menunjukkan kita salah faham. Ngaji fardu ain, ngaji tauhid ni mana boleh nanti masa lapang. Ini ilmu wajib, kecuali kita dah lepas. Mau tak mau kena bagikan waktu supaya dapat belajar ilmu fardu ain. Tauhid untuk akidah, tasawuf untuk ihsan dalam hati, fiqahnya untuk syariat supaya tahu halal haram, pantang larang, sah batal dalam ibadat. Kemudian tajwid, yang paling tidak yang bersangkut paut dengan sembah. Ini 4 ilmu ni fardu ain. Tak kira laki, tak kira perempuan, tak kira raja, tak kira menteri, tak kira YB, tak kira datuk, datin, tan sri, orang rakyat biasa, orang kampung, tak peduli. Allah wajibkan belajar 4 ilmu. Siapa pun
Kecuali dia dah lepas dah, beres cerita tentang syariat, beres tahu dah halal haram pantang larang, cerita tentang tasawuf, tahu dah maksiat hati, bagaimana nak bersihkan, mana yang haram ada dalam hati, mana yang wajib ada dalam hati, macam mana cara nak ubat penyakit hati, hasad, dengki dan sebagainya. Tahu dah selok belok tipu daya nafsu syaitan, faham dah, pandai dah, tahu dah. Yang akidahnya pun faham dah, boleh membezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang sesat. Dah. Tapi kalau selagi 4 ni tak beres lagi, wajib mengaji, walau apa cara sekali pun. Walau apa cara sekali. Sebut dalam kitab Ta'limul Aulad tu, jangan jadi orang yang sehabis-habis bodoh, kata dia. Mencari kesenangan untuk anak bini, balik kita dalam kubur diazab oleh Allah, habislah kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kena dengar kuliah-kuliah, baru kita tahu perjalanan kita, cara hidup kita atas dunia ni betul ataupun salah. Baik. Maka yang dikatakan dalil ijmal itu ialah dalil secara ringkas, seperti dikatakan dalil makna bukti yang menunjukkan wujud Tuhan itu ialah baharu alam, ataupun adanya alam ini, adanya kita ni lah bukti adanya pencipta itu Tuhan lah. Bila sebut Tuhan, Tuhan ni apa? Pencipta. Kita ni, alam ini yang diciptakan, Allah yang menciptakan, kita yang diciptakan. Jadi mustahil ada benda yang diciptakan tanpa ada yang menciptakan. Mustahil ada masjid yang diciptakan, yang didirikan tanpa ada yang mendirikan. Akal tak boleh akal tak boleh terima. Akal yang tak boleh terima adanya masjid tapi tak ada tukang yang mendirikan. Akal yang waras tak boleh terima. Mustahil. Mesti ada tukang yang membuat masjid. Cuma kenal ataupun tidak. Yang pasti masjid ni mesti ada yang mendirikan. Cuma kenal ataupun tidak siapa orang. Begitulah juga akal kita menghukumkan mesti ada Tuhan empunya langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mesti ada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Cuma kenal ataupun tidak saja. Sebab tu akal tak boleh terima nak mengatakan tidak ada pencipta alam. Akal kata mustahil. Tak boleh terima pada akal sekali. Mesti ada pencipta alam. Yang dipanggil Tuhan itulah nama dia Allah. Mana tahu tu? Dalam Quran sebut dah. Rabbul Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah tu? Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Ingat tu alam tu apa benda? Jangan ingat alam bumi, alam planet. Laki bini anak-anak kita tu alam lah tu semua. Gaji kita, pencen kita, KLSP kita tu alam lah tu. Jawatan kita tu alam lah tu. Masiwallah, sesuatu yang selain Allah, sesuatu yang selain Allah. Ni handphone ni alam, TikTok ni alam. Semua makhluk yang dijadikan oleh Allah. Semua ni menunjukkan ada Tuhan yang menjadikan. Itu paling tidak lah tu. Paling tidak kena tahu macam tu. Maka dalil ini, makna dalil ijmali ni, dalil yang saya ringkas ni, tidak boleh menolak segala hujjah yang didatangkan. Makna kalau ada serangan dengan dalil ijmali tadi,
tak boleh nak menyelamatkan diri. Maknanya tak boleh nak berlawan dengan hujah-hujah yang dibawa oleh orang-orang yang sesat tadi. Tak boleh, tak jalan dengan dalil ijmal ini. Kalau dia tanya, kenapa korang ni duk menolak fahaman yang mengatakan Tuhan duduk atas langit? Kenapa korang tak nak percaya? Macam mana kami percaya Tuhan tu duduk atas langit? Macam mana kita nak jawab? Kita nak jawab baru alam ini. Macam mana? Kalau puak-puak Wahabi tanya kita, puak-puak Wahabi tanya kita, Tuhan duduk atas langit, kita kata mana boleh, akal aku tak boleh terima. Pahaman kata Tuhan ada tempat, Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun naik langit, akal tak boleh terima. Mustahil Tuhan macam tu. Dia kata mana dalilnya? Kita nak jawab baharu alam ini. Dia ketawakan kita ni kan. Nampak kata? Jadi dalil ijmali ni tak boleh nak menolak bangkangan-bangkangan yang macam tu. I'tirad yang macam tu tak boleh, tak lut. Tak lut dengan dalil ijmali ni, tak lut. Dia kalau nak menolak fahaman yang macam ni, nak menghutaf tafsili, baru boleh jawab. Kalau dengan ijmali tadi tak boleh jawab. Dia kata aku tak percaya Tuhan bertempat, mustahil. Mustahil Tuhan bertempat, Tuhan tidak bertempat. Mana boleh Tuhan bertempat, mana boleh Tuhan duduk atas langit, turun naik langit, kadang-kadang turun langit dunia lepas tu naik balik. Aku tak percaya. Lepas tu dia tanya, mana dalil yang kau tak percaya ni? Mana dalil? Kita pun kata baharunya alam inilah dalil. Tak jadi. Batulah suruh mengaji. Supaya kita tahu dalil-dalil tafsil tu. Kita tahu alasan kenapa, apa alasannya di sisi kita ahli sunnah wal jamaah menolak sekeras-kerasnya fahaman yang mengatakan Tuhan duduk atas langit. Sebab tu suruh mengaji. Mengaji tak mau. Dan tiada boleh menghuraikan segala syubhat, makna kesamaran-kesamaran tadi. Kita tak boleh nak tolak dengan dalil ijmal, tak boleh. Bersalahan dalil tafsil atau burhan, makna bersalahan yakni tak sama dengan dalil tafsil. Dalil tafsil ni makna dalil, bukti-bukti yang halus. Maka ia dalil tafsil atau burhan berkuasa, masuk berkuasa ni mampu menolak segala hujah yang didatangkan. Nampak tak tu? Kalau kita belajar dalil tafsil, kita boleh jawab dakwaan-dakwaan mereka. Kita boleh bangkang fahaman mereka. Mereka kata Tuhan duduk atas langit, kita kata tidak, mustahil. Mana boleh? Dalilnya begini. Tapi kalau kita tak tahu, payahlah nak menolak bangkangan tu. Dan boleh menghuraikan segala syubhat yang dikatakan dalil tafsil itu ialah perenggan kata yang mengandungi dua muqaddimah, yakni dua pendahuluan, dan satu natijah, yakni satu kesudahan ataupun satu keputusan. Bagaimana akan datang, insya-Allah ada. Akan datang. Maka burhan ataupun dalil atau bukti tiap-tiap sifat itu menetapkan dia
dan menafikan lawannya tiap-tiap sifat. Maka burhan, yakni bukti sifat ma'ani, itulah burhan sifat ma'nawiyah. Contohnya, adanya sifat ma'ani itulah yang menjadi dalil adanya sifat ma'nawi. Bila ada ma'ani, pasti ada ma'nawiyah. Ada ma'nawiyah menunjukkan adanya ma'ani. Baik, yang pertama dalil atau burhan wujudullah Ta'ala. Ni dalam kitab ni dia lain, dia tak sama macam kitab Misbahul Munir tu. Dalam kitab Misbahul Munir dia sebut sifat yang wajib bagi Allah bagian. Lawannya, yakni sifat yang mustahil, lawan bagi yang wajib tadi bagian. Wajib Allah bersifat dengan ada, mustahil Allah bersifat dengan tiada. Kemudian dia terus bawa datang dalilnya sekali. Itu kitab Misbahul Munir. Kitab yang sebelum ni kita baca tu. Sini risalah tauhid ni disebutkan sifat yang wajib dulu. Dah habis yang wajib, diterangkan yang mustahil pula. Dah habis mustahil, baru dalil-dalil. Tu cara penyampaian dia lah beza. Cara penyampaian dia tu beza. Tak apalah, asalkan ngaji sifat 20. Jangan tolak sifat 20 sudah. Ada ustaz-ustaz yang datang ngajar sini kata tak wajib belajar sifat 20? Ada? Tak ada? Alhamdulillah. Kalau ada khabarkan Kalau ada lah ustaz-ustaz datang ngajar sini kata tak wajib belajar sifat 20, khabarkan tu. Nak tanya dia daripada puak mana? Kalau ahli sunnah wal jamaah mesti kata wajib. Kalau dia kata sunat, bukan dia lah tu. Dia kata sunat je, pakcik. Kalau pakcik tak belajar pun tak apa. Macam tu ustaz. Saya punyalah perah kepala otak ngaji sifat 20. Rupanya tak wajib ya ustaz. Makcik. Tapi kalau pakcik nak belajar tak apa. Tapi kalau tak belajar pun tak berdosa. Wah lembut cakap. Kita pun dah kena patuk kepala kita. Dah kena belit. Faham? Ada ustaz macam tu datang sini. Kalau ada jangan sorok syubhat. Kalau sorok makna kalian bersubhat. Jaga baik-baik. Jangan main-main. Ini bab akidah, tak boleh main-main tuan-tuan. Ijma' ulama kata wajib belajar, bukan sunat dan bukan harus. Wajib. Wajib, bukan sunat, bukan harus. Kalau sunat harus belajar, tak apa, tak belajar pun tak apa. Itu kalau sunat ataupun harus. Tidak, wajib, mesti tak belajar Adalah tanda ada Tuhan ialah baharu alam. Jadi bukti adanya Tuhan, buktinya baharu alam. Apa maksud baru? Baru apa makna baru? Sesuatu yang ada permulaan. Itu baru. Apa dia baru tadi? Pandai, Masya Allah. Tempat lain tanya tak boleh jawab, sini tanya sekali boleh jawab. Bijak sungguh orang kampung Gelam. Baharu tu maknanya sesuatu yang ada permulaan. Jadi bila kita ni ada permulaan, saya ni ada permulaan, tuan-tuan ni ada permulaan,
maksudnya berasal daripada tiada. Tu maksudnya ada permulaan, tu maksudnya asalnya tiada, kemudian sejak mula Allah jadikan gitu tu. Bila mula Allah jadikan, tu nama permulaan kita. Masjid ni bila dibina, tu permulaan adanya masjid. Ada permulaan. Allah tidak ada jangan tanya pula Allah tu bila jadi. Allah bukan baharu, Allah qadim, sedia kala. Sedia kala tu maknanya sesuatu yang tiada permulaan. Kita ada permulaan. Beza kita dengan Tuhan. Tuhan tak ada permulaan. Kalau Tuhan ada permulaan, serupalah dengan kita. Faham tak? Iaitu adalah tanda ada Tuhan, ialah baharu alam. Baharu alam. Kita ni asalnya tiada, tiba-tiba jadi ada pula. Mestilah ada yang menciptakan. Takkan muncul tiba-tiba dengan sendiri. Siapa sini jadi dengan sendiri? Jatuh tangan. Cuma tak berani nak mengaku dah. Kalau kita jadi sendiri, kalau kita sendiri yang buat diri kita, tak ada yang kulit hitam legam, tak ada yang hidung kemik macam kena langgar stemrol, tak ada. Semua nak buat yang lawa-lawa, yang cantik kan? Kita, bukan mak bapak kita yang buat. Kalau mak bapak kita yang buat dah tentu dia ukir udah, dia ukirnya hidung kita tu macam penyangkut baju mancung. Ni dah bukan mak bapak kita yang buat kita, sebagai asbab yang tak boleh memberi bekas sahaja tu mak bapak kita. Bahkan kita ni semata-mata dikehendaki dan dijadikan oleh Allah. Mengikut kehendak Allah. Allah nak orang ni hitam, jadilah hitam. Allah Ta'ala nak dia ni besok jadi kelabu dia. Tu bukan mak bapak kita yang buat. Kalau mak bapak kita buat, tak ada yang tak comel semua jadi comel semua. Tak ada yang cacat celah. Mesti nak buat yang terbaik. Ni dah. Baik, dan segala sifat-sifatnya, kerana bahawasanya jikalau tiada yang membaharukan alam ini, akal kita fikir, ini namanya dalil akal. Kalaulah tidak ada yang membaharukan alam ini, akal fikir, kalaulah tiada yang membaharukan, mana mudah nak faham, kalaulah tiada yang menjadikan alam ini. Contohnya seperti ada ia alam dengan sendiri, nescaya lazim dua perkara, yakni mana ada dan tiada yang bersamaan berat keduanya. Tiba-tiba terberat satu daripadanya dengan tiada yang memberatkan dia, maka yang demikian itu mustahil. Baik, gini. Kita buatlah penimbang, buat penimbang. Ni timbangan lah. Tangan saya ni penimbang lah ni. Dacing kanan, dacing kiri. Ada makhluk dengan tak ada makhluk ni asalnya sama, kita cakap gitu. Baik. Tiba-tiba penimbang ni dia jadi berat sebelah. Jadi berat sebelah dengan tiba-tiba tanpa sebab yang menjadikan dia berat. Akal boleh terima tak? Asalnya sama berat, tiba-tiba bertukar jadi berat sebelah tanpa sebab, tanpa ada yang memberatkan sebelah ni. Tiba-tiba dengan sendiri dia jadi berat dengan sendiri. Akal boleh terima tak? Mesti ada sesuatu penyebab yang gengan jadi berat, yang berat jadi ringan. Mesti ada
sebab. Kullu syai'in sababun. Tiap-tiap sesuatu yang berlaku mesti ada sebab. Takkan tiba-tiba dacing tu jadi berat, tiba-tiba orang tanya apa sebabnya tu? Tak adalah, dacing tu dia memang berat dengan sendiri. Tak ada siapa pun yang memberatkan dacing tu, dia turun dengan sendiri, dah jadi berat dengan sendiri. Tak ada sebab-sebab ada barang ke, rosak ke, ada jin duduk bertenggek atas tu ke, tak ada. Dia dengan sendiri dia jadi macam tu. Mana akal yang cerdik boleh terima? Akal yang waras tak boleh akal yang waras mesti kata mesti ada sebab. Yang ringan jadi berat, yang berat jadi ringan, mesti ada sebab. Ini tiba-tiba tak ada sebab pula dah. Tu maksudnya akal tak boleh terima. Yang demikian nyatalah 7.30 baru. Ya. Bateri lama, bateri baru jam ni. Patut lambat. Tukar bateri baru. Cepat sikit pukul 8. Perut berbunyi dah ni. Yang demikian nyatalah baharu alam ini. Menunjukkan yang demikian, menunjukkan mestilah ada yang membaharukan. Sebab akal tak boleh terima terjadinya sesuatu dengan sendiri. Mana boleh, akal tak boleh terima. Ni meja ni. Saya nak cakap meja ni tuan-tuan, dia jadi dengan sendiri ni. Tak ada tukang pun, tak ada kedai, tak ada tukang, tak ada sesiapa yang buat meja ni. Dia tumbuh dengan sendiri, dia jadi dengan sendiri macam tu je. Tuan-tuan boleh terima tak? Kalau boleh terima tu ada masalah pemikiran dah tu. Kalau waras kata mana boleh, mestilah ada yang membuatnya. Tu waras lah tu. Ini tiba-tiba dia kata lah, saya percayalah meja ni dia ada dengan sendiri. Tu rosak lah tu. Nampak tak? Yang demikian nyatalah baharu alam ini jadi dalil, jadi bukti ataupun jadi dalil atas wujud, atas ada Tuhan, kerana ia sesuatu yang baharu, tiada boleh jadi dengan mana boleh jadi dengan sendiri. Mana boleh jadi dengan sendiri. Kalau kita ni boleh jadi dengan sendiri, kenapa dulu lagi tak jadi? Kenapa dulu lagi? Kalau kita ni boleh jadi dengan sendiri, kenapa dulu zaman Nabi SAW? Baik kita jadi zaman Nabi dulu. Kalau kita boleh jadi dengan sendiri, buat apa nak duduk akhir zaman ni? Baik duduk zaman Nabi dulu. Kalau boleh jadi dengan sendiri, baik kita jadikan diri kita waktu adanya Nabi tu, boleh duduk dengan Nabi, boleh jadi sahabat Nabi. Pun belum tentu lagi kalau hidup zaman Nabi jadi pengikut silsilah, jadi pengikut Abu Jahal, Abu Lahab. Sungguh ada orang kata, tu bolehlah sahabat-sahabat duk beriman dengan Rasul, tengok mukjizat depan mata, jumpa Rasul, dengar perkataan Rasul, patutlah dia orang beriman ke? Patutlah dia orang beriman. Semua ke beriman? Semua ke beriman waktu tu? Dah. Kita kalau ada zaman Nabi pun belum tentu kita beriman lagi. Allah atur molek dah. Jangan kita nak berasa kita lebih pandai daripada Allah lagi. Ya Allah, alangkah baiknya kalau aku dulu hidup zaman Nabi, boleh aku beriman. Belum tentu kau beriman lagi. Kalau duduk zaman Nabi itu menjaminkan beriman, tak ada seorang pun kafir pada waktu itu. Kenapa pada waktu itu ramai yang tak beriman, sedangkan dah menyaksikan mukjizat depan mata kepala sendiri? Itu membuktikan bahawasanya nikmat iman Islam itu anugerah Allah. Allah tetapkan kita menjadi umat akhir zaman dan diberi iman. Inilah yang terlebih baik untuk diri kita. Jangan kata apa yang Allah buat ni tak terbaik lagi. Maknanya Allah tu ada kekurangan lagi. Apa kekurangan Allah? Jadikan kita ni umat akhir zaman. Kalau yang terbaiknya, Tuhan jadikan kita umat zaman Nabi dulu. Dah Allah atur molek.
Bahkan Nabi bangga dengan umatnya akhir zaman yang tak melihat Rasul, yang tak tengok mukjizat, yang tak dengar suara Rasul, tapi pegangan dalam hati macam Rasul. Nampak tak tu? Yang demikian nyatalah baru alam ini jadi dalil atas wujud Tuhan, kerana ia alam tiada boleh jadi dengan sendiri. Oleh sebab pada masa ia belum ada, maka adalah ada dan tiada itu bersamaan keduanya pada timbangan akal kita. Maka boleh tetap ada dan boleh tetap tiada. Mana pada akal kita sebelum kita ni dijadikan ada dengan tiada tu sama timbang kita ni. Bahkan kata dalam kitab Misbah tu bukan sama berat, bahkan berat sebelah tiada terlebih dahulu kita ni. Nisbah ada dengan tak ada, berat tak ada dulu sebab asalnya kita tiada. Tiba-tiba berubah jadi ada. Siapa yang mengubah daripada tiada kepada ada kita tu? Iaitu Allah. Maka apabila tetap ada, hilanglah tiadanya. Bila dah berubah menjadi ada, hilanglah tiadanya tu. Sekarang ni sifat tiada tu tak ada lah pada kita ni, sebab sekarang ni kita sedang ada. Kita sedang ada, maka tiadalah sifat tiada kita tu. Tatkala itu kita ketahuilah adanya itu terlebih berat daripada tiada, padahal tiada sah. Ada itu terberat daripada tiada dengan sendirinya. Mana tidak sah pada akal kita nak fikir. Benda yang ringan jadi berat dengan sendiri, akal tak boleh nak fikir. Mustahil. Yang demikian nyatalah ada sesuatu yang lain daripadanya pada memberatkan ada daripada tiada makhluk ini. Kerana mustahil terberat salah satu dua perkara yang bersamaan dengan tiada yang memberatkan dia. Sama macam tadi lah, benda yang asalnya sama berat tiba-tiba berubah jadi berat sebelah dengan tanpa sebab. Mustahil, akal tak boleh terima. Mesti ada sebab yang mengubah daripada sama berat menjadi berat sebelah. Ada pun yang dikatakan alam itu, ini takrif dia. Ini takrif alam ni. Ni pengenalan dia. Alam tu apa? Ni jawapan di sini. Ada pun yang dikatakan alam itu ialah jirim. Apa maksud jirim? Jirim tu apa pula? Jirim ni sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan yang tertentu. Tu nama jirim. Jirim ataupun jisim. Sesuatu yang terdiri, yang terjadi daripada atau unsur-unsur yang tertentu. Air ada bahannya, udara ada bahannya yang Allah jadikan. Kita makhluk manusia ni ada bahan yang Allah ciptakan kita manusia. Api ada bahannya, ikutlah. Itu panggil jirim, jisim. Dan arat ni apa? Sifat makhluk. Mudah nak faham. Mudah-mudah nak faham. Arat ni bila sebut arat, sifat makhluk. Sifat Allah tak boleh panggil arat. Maka jirim dan baharu. Arat baharu, jirim baharu. Maka dengan mengetahui dalil baharu jirim dan baharu arat, itulah menjadi dalil baharunya alam, yang jadi dalil wujudnya Allah Ta'ala. Jadi alam ini dipenuhi dengan jirim dan arat. Ini alam ni dipenuhi dengan jirim
Ni jirim, ni jirim, ni jirim, ni jirim. Semuanya berjirim, semuanya berjisim. Jadi maksudnya alam ini dipenuhi dengan jirim dan jisim yang bersifat baharu. Alam ini terdiri daripada benda-benda yang baharu, maka dengan sendiri alam ini pun baharu. Apa maksud baharu tadi? Sesuatu yang ada permulaan. Bila alam ni ada permulaan, mesti ada yang memulakan baharunya alam ini, iaitu Allah. Mana tahu Allah? Sebut dalam Quran, Nabi bagi tahu dah. Itu dalil ijma', dalil akli, dalil naqlinya pula dalam Quran. Wallahu a'lam. Jadi setakat situ sikit-sikit. Mudah-mudahan dah. Mudah-mudahan malah kita ngaji pun Allah Ta'ala terimalah, mudah-mudahan. Kita ni tak sempurna, tapi harap rahmat Allah, harap kasih sayang Allah, harap dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekalian yang mengaji, yang belajar, yang hadir, yang mengikuti, tidak terkecuali ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang dah tiada, anak beranak kita, sepupu sepapat kita, ipar duai kita, kawan-kawan kita, semuanya tidak terkecuali, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tak terkecuali siapa pun. Mudah-mudahan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah zahir dan batin kita ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, anak isteri dan keturunan kita daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan fahaman-fahaman yang boleh merosakkan syariat, merosakkan akidah, yang boleh merosakkan syariat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan, keafiatan kepada kita semua untuk beribadat. Tak lama lagi nak Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita, panjangkan umur kita agar dapat kita baiki Ramadan kita yang akan datang ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memurahkan rezeki, meluaskan rezeki yang halal lagi berkah untuk kita semua, yang mana menjadi asbab memudahkan kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat, moga dikabulkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, diberi kesabaran dan hati yang bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi nikmat, mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk mensyukuri segala nikmat yang diberi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah sama-sama baik-baik. Boleh sama-sama banyak. Orang lain tahu dia. Macam mana? InsyaAllah cik, mudah-mudahan. Kalau lain okey boleh ikutlah. Lain tak okey tak boleh ikut. Sama-sama berpuasa. Selamat berpuasa semua, insya-Allah. Lain okey, okey tak boleh. Lain mesti kena okey. Kita nak okey tapi tak boleh okey. Pakcik, insya-Allah. Jumpa lagi insya-Allah. Jazakumullah bima ataita. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat puasa Selamat puasa. Selamat puasa insya-Allah. Jumpa lagi. Kita puasa macam biasa kelas kan? Macam biasa. Macam biasa. Sama-sama.
Ustaz kita mana tu? Yang ni. Ha. Puasa kita kelas macam biasa, subuh. Ni mana? Bismillah. Ya Allah. Haji, sihat Haji. Jumpa lagi Haji. Minum. Mana tu? Pot biasa. Pot biasa Pot biasa Ustaz. Pot biasa. Jom Haji, minum jom. Ha, jom. Tuan. Pot biasa. Pot biasa. Pot biasa. Tu apa kedai yang? Apa nama kedai yang? Ada. Ha, saya tak tahu kedai. Mari Pakcik. Ha, jom. Ha? Oh, tak dulu ada dah. Oh. Ha, boleh. Tuan. Pergi. Sana. Sana. Bismillah. Ya Allah.